A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menghirup udara di atas muka bumi ini. Oleh itu, marilah sama-sama kita menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaiknya. Marilah kita sama-sama beramal dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tujuan kita hidup di atas muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah sama-sama kita meneruskan kerja-kerja dakwah kita, kerja-kerja tarbiyah kita, kerja-kerja yang mendatangkan pahala, yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala bagi kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala, sebagai persediaan kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti, insya-Allah. Pada hari ini insya-Allah kita akan berkongsi dengan ayat suci Al-Quranul Karim dari surah As-Saff ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka apabila kita berjuang, berjihad, mempertahankan, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala secara dalam saf yang tersusun rapi, dalam saf yang kuat, tersusun rapi. Ka'annahum bunyanun marsus, umpama batu-bata yang saling kuat menguat bagi membina sebuah bangunan. Tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebab turun ayat, Imam Ahmad menyebut bahawa satu riwayat daripada Abdullah bin Salam, katanya, kami ni saling memperingati di antara satu sama lain, agar salah seorang daripada kami menemui Rasulullah SAW untuk bertanyakan apakah amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada seorang pun yang boleh jawab di antara kami. Kemudian Rasulullah SAW mengirimkan seorang utusan kepada kami. Lalu ia mengumpulkan kami, kemudian baginda membacakan kepada kami seluruh surah As-Saff daripada ayat yang pertama sehinggalah kepada ayat yang terakhir. Surah As-Saff ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, surah ini membicarakan tentang seruan berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala dalam satu saf. Yang kedua, peringatan tentang kisah Musa dan Isa alaihissalam bersama dengan Bani Israel. Dan yang ketiga, perniagaan yang menguntungkan kita sebagai umat Islam. Tuan-tuan sekalian, perempuan yang dirahmati Allah SWT, dalam ayat 1 surah As-Saff ini, yang memberi maksud Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardh, menggalakkan manusia agar sentiasa bertasbih, berakhlak mulia dan melakukan amalan yang baik. Itu daripada tafsir Dr. Wahbah Zuhaili. Yang kedua, ayat yang kedua, kabura maqtan
indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya, Allah benci bila kita bercakap tapi kita tidak melaksanakannya, kita tak buat. Ya, Dr. Wahbah Zaili menafsirkan bahawa wajib menunaikan apa yang kita niatkan. Nazar, contohnya nazar, ya. Nazar itu nazar taqarrub. Nazar taqarrub, ya, kita bernazar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, demi Allah, ya, contohnya aku mesti berpuasa nazar, ya, melakukan perkara-perkara yang baiklah, ya, yang harus. Ya, contohnya lagi ialah, ya, sekiranya Allah melindungi aku maka aku akan berpuasa, aku akan bersedekah, ya. Yang kedua, ya, apa yang kita kata itu disebut antaqulu ma la taf'alun, itu adalah janji. Ya, aku akan bagi engkau RM100 sekiranya engkau dapat membantu aku, contohnya, kan. Jadi itu adalah janji. Jadi kedua-duanya ini adalah wajib ditunaikan oleh kita, yang oleh orang yang berjanji, orang yang bernazar. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak fokus kepada apa maksud jihad. Ya, sekarang ni orang sebut je jihad, orang kata perang. Sebut je jihad, orang kata tembak menembak, ya, bom mengebom, ya, tikam menikam, ya, iaitu perang secara bersenjata. Ya, sebenarnya jihad ini pada bahasa ialah mencurahkan segala kemampuan. Ya, al-jihad, jahada. Kita mencurahkan seluruh kemampuan kita, ya, berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dari segi istilah, ya, ulama mengatakan bahawa, ya, jihad ini adalah usaha yang bersungguh-sungguh, ya, bagi menghasilkan sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu apa? Iaitu iman dan amal soleh, dan menolak sesuatu yang menjadi kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Itu yang pertama, yang disebut oleh Ibn Taymiyah. Yang kedua, Al-Qastalani menjelaskan bahawa maksud jihad ialah memerangi orang yang memerangi Islam, ya, untuk melindungi agama Islam, ya, dan menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu memerangi orang yang memerangi umat Islam, ya, memerangi orang yang memerangi kita, ya, untuk melindungi agama Islam dan menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, ya, Ustaz Abdul Hafiz Al-Rabih, ya, Abdul Rabih mengatakan bahawa jihad itu bermaksud, ya, memerangi orang kafir, memerangi orang harbi, ya, yang memerangi orang Islam sekuat kemampuan, sama ada dengan ucapan ataupun perbuatan. Ya, itu kita boleh ambil contoh, ya, di mana yang berlaku di Palestin sekarang, yang berlaku di Syria, ya, di mana orang-orang yang bukan Islam memerangi orang Islam, ya, menzalimi, ya, membunuh dan sebagainya. Maka kita kena kita kena kumpulkan kemampuan kita, kekuatan kita, ya, untuk mempertahankan Islam dan umatnya itu sendiri. Baik, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jadi kesimpulannya jihad ini bermaksud, ya, menumpukan seluruh kemampuan dan juga usaha yang maksimum, ya, untuk apa? Untuk kita berjuang, ya, menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala menerusi berbagai cara yang dibenarkan, sama ada dengan perbuatan, dengan ucapan, harta benda, bahkan jiwa dan juga nyawa kita. Jadi perjuangan yang dimaksudkan ini, ya, merangkumi segala usaha, ya, untuk menentang nafsu, syaitan, kekufuran, kemunafikan mahupun segala bentuk kezaliman. Ya, luas skop maksud jihad ni. Ya, kita tak boleh kata jihad tu fokus, sebut je jihad orang dah lari dah, ya. Itu tak kena, sebab jihad ni macam-macam kaedah dia, ya. Bukan sekadar kita nak mengangkat senjata sahaja. Ya, baik. Muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya, ayat Quran tentang jihad ni banyak, ya. Ada banyak, ya. Satunya dalam surah Al-Furqan ayat 52, ya, surah An-Nahl, ya, ayat 15, ayat 10, surah Al-Ankabut, ya, ayat 69, Al-Baqarah 218, ya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ya. Kenapa kita perlu berjihad jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab kita nak menyampaikan agama Islam itu, ya, dengan sebab supaya orang faham, ya. Orang tak adalah nampak, ya, nampak saja agama Islam sudah kaitkan dengan jihad, ya. Sudah ada orang takut kepada orang-orang Islam disebabkan salah faham terhadap jihad daripada kacamata Islam. Baik. Rasulullah SAW bersabda, jahadul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Qala Rasulullah SAW, ya, Nabi kata, berjihadlah menentang musyrik, ya, dengan harta-harta kamu dan dengan jiwa kamu dan dengan lisan kamu. Iaitu menyampaikan agama Islam yang baik, yang mulia, ya. Agama Islam merupakan agama yang tinggi, tidak ada agama yang tinggi daripada agama Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, ya. Dulu Nabi kata manusia ini, ya, dilahirkan, dijadikan daripada setitis air, disebut dalam surah Al-Mu'minun, ya, ayat 12 hingga 14. Masa Nabi dulu tak ada pun mikroskop, ya, tak ada pun macam-macam lah segala kop-kop, ya, tak ada. Yang ada pada zaman Nabi adalah wahyu daripada Allah SWT. Tapi data, dapatan kajian yang saintis buat pada hari ini sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, pada 1400 tahun yang lalu, ya. Jadi itu dah fakta. Kenapa Nabi boleh sebut? Sebab itu adalah datang daripada Allah SWT. Sebab Allah SWT yang menciptakan manusia. Jadi Allah SWT tahu, ya, yang diciptakan, ya, tahu sebelum, selepas dan akan datang, ya, terhadap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu jelas menunjukkan bahawa agama Islam ini adalah agama yang benar, ya, agama yang orang baru nak buat kajian sekarang, tapi dalam Al-Quran sudah ada data, sudah ada dapatan yang jelas, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT sekalian, ya. Kata Nabi lagi, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man anfaqa nafaqatan fi sabilillah kutiba lahu bisab'i mi'ati du'fin. Barang siapa, ya, membekalkan nafkah pada jalan Allah, barang siapa yang infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dituliskan baginya 700 kali ganda, ya. Baik, itulah dia kita berbicara sedikit berkaitan dengan ayat surah As-Saff, ya, ayat yang keempat, ya. Tak ada siapa boleh nak menentang dah surah ataupun ayat yang Quran, ya. Sebagai orang Islam kita kena terima, sebab itu adalah apa yang Allah suka, ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah saffan ka'annahum bunyanun marsus. Ya, tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ya, insya-Allah, ya, kita akan teruskan dengan kepentingan jihad, ya. Apa yang penting kita berjihad dalam Allah SWT. Kenapa jihad itu penting kepada kita, ya, selaku umat Islam ni, ya. Yang pertama ialah menjunjung tinggi kalimah Allah Subhanahu Wa Taala dan menyebarkan dakwah Islam. Baik. Jadi sebagai orang Islam kita mestilah, ya, dalam hati kita tu, dalam jiwa kita mestilah kita nak menerangkan tentang kebaikan-kebaikan, ya, tentang ajaran-ajaran, ya, daripada agama Islam itu, ya, yang mana, ya, agama yang syumul, merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia. Okey, yang kedua, ya, mempertahankan jiwa, harta dan tanah air, ya. Jadi kewajipan kita untuk mempertahankan jiwa kita, harta kita dan juga tanah air kita, ya, daripada diceroboh, ya, daripada dirampas oleh musuh-musuh Islam itu sendiri,
Itu hak kita. Kita harus melindungi hak kita. Itu adalah suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting kita mempertahankan, penting kita berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kita nak melindungi kaum mustad'afin. Orang yang berjihad ni penting dia untuk apa? Untuk melindungi kaum mustad'afin, mempertahankan kaum muslimin yang lemah, memberi perlindungan kepada mereka daripada serangan dan gangguan musuh. Yang seterusnya, yang keempat, kenapa penting kita melaksanakan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menegakkan hak asasi beragama. Ini etika perang dalam Islam, tidak dibenarkan membakar dan merosakkan tempat-tempat ibadah. Jadi kita nak tegakkan hak asasi manusia, melalui jihad kita, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya, yang kelima, kepentingan jihad ini untuk menghindarkan daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Allah marah kepada orang muslimin yang enggan berjihad. Allah mewajibkan umat Islam tu berjihad menurut kemampuan. Illa tanfiru yu'azzibkum azaban alima. Kalau kamu tak keluar untuk beramai-ramai, jika kamu tidak pergi beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah, maka Allah akan menyiksa kamu dengan azab, siksa yang tak terperi. Tak boleh biarkan musuh-musuh merampas negara. Tak boleh biarkan musuh-musuh ini melaksanakan pentadbiran negara dengan sistem mereka selain daripada sistem Islam. Sebab apa? Sebab sistem Islam adalah sistem yang adil dan saksama kepada semua bangsa, kepada semua kaum dan kepada semua agama. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dengan berjihad juga, penting untuk kita supaya kita mendidik sikap zuhud, iaitu sikap ikhlas, dan dalam jihad melahirkan jihad ini melahirkan rasa ikhlas, rasa zuhud terhadap kepentingan dunia. Kalau tak ada jihad ni, confirm lah, kalau tak ada kita nak memperjuangkan agama kita ni, confirm lah kita ni gunakan duit tu untuk perkara-perkara selain daripada perkara-perkara yang berikan kebaikan, memberikan pahala kepada kita di akhirat, di atas jalan jihad. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. At-Taubah ayat 111. Jadi Said Qutb berkata, di dalam Ma'alim fit Tariq, katanya ilmu dan taqwa adalah buah jihad fi sabilillah. Dengan taqwa, seorang muslim mampu berjihad, melawan nafsu dengan sentiasa mentaati Allah dan menjauhi larangannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tajuk topik kita ni adalah topik untuk memberikan semangat dan juga memberikan kita terhadap kefahaman jihad itu sendiri. Mana tahu kita ni salah faham terhadap jihad yang dimaksudkan oleh agama kita itu, agama Islam. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa annallaha la ma'al muhsinin. Orang-orang yang berjihad, memenuhi kehendak agama kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami. Allah berserta orang-orang yang berusaha membaiki amalannya. Itu kata Allah, firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Kalau kita berjihad kepada Allah SWT, Allah akan bagi kita jalan. Kalau kita tak nak, Allah tak bagi kita jalan, Allah bagi kita alasan. Maknanya kita kena sentiasa mengikhlaskan diri kita untuk kita berjihad jalan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita dapat menempa syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mudah, Bilal bin Rabah, Nabi Muhammad sendiri, dan juga para sahabat yang lain, mereka ini bila berjihad tu ada sajalah cubaan dan cabaran. Bukan kata Nabi Muhammad saja, bahkan nabi-nabi sebelum itu juga menghadapi ujian yang sama. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan api yang membara,
Nabi Yunus diuji dengan duduk dalam perut ikan, ya, ditelan oleh ikan nun, ya, dan juga nabi-nabi yang lain. Ya, maknanya di situ ya, bukan satu jalan yang mudah untuk kita menyampaikan kebaikan Islam, kebaikan kepada orang lain, ya. Ia akan mendatangkan macam-macam dugaan kepada kita, yang mana kita harus menghadapinya dengan tabah dan juga sabar. Innallaha ma'as sabirin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.